saya ada kekuatan, boleh menggunakan pengalaman saya dan saya dikehendaki yang pertama oleh parti dan yang kedua oleh orang ramai, saya sedialah berkhidmat. Tun Dr. Ismail berkhidmat di bawah pentadbiran dua Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Tun Abdul Razak Hussein. Dilahirkan pada 4 November 1915. Anak jati Johor ini memulakan kerjaya dalam bidang perubatan sebelum menceburi politik pada 1951 dan dilantik sebagai timbalan Presiden UMNO. Beliau antara ahli rombongan Tunku Abdul Rahman ke London pada Februari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Tanah Melayu. Kewibawaan Tun Dr. Ismail terserlah apabila dilantik sebagai Duta Kepertubuhan Bangsa Bersatu dari tahun 1957 hingga 1959. Beliau berucap buat pertama kali di Badan Dunia itu pada September 1957 untuk memperkenalkan Tanah Melayu yang baharu merdeka. Dan ucapan pertama kita untuk menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dilafazkan atau disampaikan oleh Tun Ismail pada 17 September. 17 hari selepas kita merdeka, Tun Ismail secara rendah diri mengatakan kita adalah sebuah negara yang kecil. Pada ketika itu kita hanya ada 6 juta rakyat. Tetapi apa pun Tun Ismail kata, kekuatan kita, kalau saya boleh quote ucapan Tun Ismail, our basic strength lies not in this material thing, but in the moral character and purpose of our people. Tun Dr. Ismail yang menjawat jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada September 1960 hingga 21 Mei 1967 turut memainkan peranan penting dalam menangani konfrontasi Indonesia. Atas faktor kesihatan, beliau bersara pada Mei 1967 namun kembali berkhidmat demi kepentingan negara susulan peristiwa hitam 13 Mei 1969. Beliau sekali lagi dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan bertanggungjawab membantu Tun Abdul Razak meredakan ketegangan sebagai timbalan pengerusi Majlis Gerakan Negara Mageran. Tun Ismail punya suara yang menasihatkan kawan-kawan menteri dia. Ini bukan caranya, kalau nak gantung pun gantunglah. Lembagaan ni hanya buat sementara waktu. Itu sebab diisytiharkan emergency, darurat, dan ditubuhkan Mageran untuk sementara waktu. Dan Tun Ismail sentiasa mengingatkan bila sampai masanya kuasa rakyat ni harus dikembalikan. Jadi pada saya, Tun Ismail punya suara dalam meeting itu yang menjadi tulang mengekalkan demokrasi, akar yang mengekalkan demokrasi pada hari ini. Tun Dr. Ismail dilantik timbalan Perdana Menteri Malaysia pada 1970. Pada 2 Ogos 1973, beliau meninggal dunia akibat serangan jantung dan dikebumikan di Makam Pahlawan. Saya tahu orang-orang muda sekarang ni tak tahu siapa Tun Dr. Ismail dan tak kenal. Tetapi itu tak penting. Yang penting adalah apa yang ditinggalkan kepada kita dan macam mana kita mengamalkan yang ditinggalkan kepada kita. Ketenteraman awam, keamanan, perpaduan, ini adalah perjuangan orang-orang lama yang kita mesti ingat sebagai pedoman kami untuk hidup sehari. Sumbangan kepimpinan Allahyarham Tun Dr. Ismail jelas terzahir sebelum mahupun pasca kemerdekaan. Dedikasi dicurah sehingga penghujung hayat demi negara tercinta yang akhirnya membuahkan kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati hari ini. Sazwani Samsu, RTM.